Allah jemput. Kita alhamdulillah bagi peluang. Dan nak tanya, sebanyak 30 kali itu berapa kali kita jumpa Lailatul Qadar? Berapa kali tuan-tuan kita jumpa Lailatul Qadar? 30 kali Ramadan, kalau kita jumpa 30 kali Lailatul Qadar, darab dengan 1000, subhanallah. Ada tak sekali? Itu soalan itu adalah untuk muhasabah diri kita. Bukan senang kita nak jumpa Lailatul Qadar kan? Lailatul Qamdar senanglah tuan-tuan. Banyak tempat. Qamdar kan? Pergilah. Baik, itu Lailatul Qadar yang disebutkan oleh ulama. Disebutkan bahawa di antaranya diturunkan bulan yang paling baik, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah kelebihannya. Kemudian yang keduanya adalah ibadah, iaitu disebutkan sebagai sahur. Sahur. Orang kampung sebut apa? Orang Negeri Sembilan sebut sahur apa? Sahur kan? Sahur lah. Sahur. Dalam Arab pun sebut sahur. Orang Melayu kita sebut sahur. Iaitu sahur ini adalah membezakan di antara puasa orang Islam dan juga puasa ahli kitab. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyam ahli kitab akalatus sah." Beza di antara puasa kita, puasa orang Islam, kata Rasulullah, dengan puasa ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, ialah dengan bersahur. Mereka berpuasa, puasa, tapi mereka tidak bersahur. Kita nak membezakan, maka sebab itulah sahur ni disebut dalam beberapa riwayat hadis tu banyak kelebihan dia. Sahur jangan ditinggalkan walaupun sekali. Walaupun mutaakhir ini, masyarakat kita pada hari ini sangat ambil mudah pada sahur ni. Apa dia buat? Sahur pukul 12 malam. More itu sahur dia lah tu dia lah. Sedangkan sahur ni yang paling baik, afdalus sahur awakhiruha. Serbaik-baik, yang paling afdal sahur adalah melewat-lewat ataupun melewatkan sahur. Kalau subuh kita 5.30, 5.40, dalam pukul 4.40, yang tu cantik lah tuan-tuan sahur. Sahur yang paling baik adalah melewatkannya. Dan berbuka paling cepat kita buka pada waktu dia. Jangan tunjuk alim sangat tuan-tuan. Kita ada baca hadis kan dulu dalam kitab Indahnya Salat Berjemaah. Bila makan dihidangkan, bila azan dikumandangkan, mana satu kita dahulukan? Makan. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Itu perbahasan yang kita dah bincang sebelum ni. Maka sahur ini banyak. Sehingga kan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian kerana pada sahur itu keberkatan. Bagilah makan sekurang-kurangnya air ataupun kurma. Dan ulama ketika mana syarah hadis tuan-tuan diberikan contoh. Yang disebutkan keberkatan itu bukan hanya pada makanan yang disebutkan sebagai air ataupun kurma itu sahaja. Tidak. Dia meliputi keseluruhan seharian kehidupan kita. Yang pertamanya kerana kita mengikut sunnahnya Rasulullah SAW bersahur, maka kita bersahur. Yang kedua daripada persiapan fizikal kita untuk seharian kita berpuasa. Kerana itulah ulama-ulama terdahulu, bila mana bersahur, dia sangat melazimi dia tuan-tuan dengan memanggil ataupun mengejutkan keseluruhan ahli keluarganya untuk bersahur. Sebab apa? Kerana pada sahur itu keberkatan. Pada hari ini kita melihat betapa Allah SWT menarik keberkatan hidup kita satu demi satu. Kita ada gaji, kita ada duit, berkatnya tiada tuan-tuan. Ada orang gaji 2,000, ada orang gaji 3,000, ada orang gaji 10,000. Tetapi masih juga ada kata 10,000 tu pun dia tak bagi duit belanja bulanan kepada mak ayah dia. Ada tak? Bila tanya kenapa? Saya pun tak cukup ustaz. 10,000 tak cukup. Betul tuan-tuan, ni reality. Tanya diri kita. Gaji kita berapa? Kalau kita kerja kerajaan 13 tahun, saya tahu berapa gaji tu. Kalau kita jadi swasta, lagilah syarikat-syarikat yang besar. Tapi kita tak bagi bulanan belanja kepada mak ayah kita. Allahu Akbar. Keberkatan ditarik. Allah bagi pada anak kita 6 orang, 7 orang, 5 orang. Tak ada keberkatan. Seorang pun tak doa pada kita. Apatah lagi mengecewakan kita anak-anak pada hari ini. Cabaran sangat tinggi anak-anak pada hari ini. Dengan melekat tangan dia dengan gadget dia tuan-tuan. Bercakap tu macam tak ada telinga. Tak dengar cakap kita. Betul tuan-tuan. Satu demi satu Allah tarik keberkatan dalam hidup kita. Tak ada keberkatan dalam anak-anak kita. Masa kita pun tak ada keberkatan. Setahun kita rasa cepat berlalu seperti sebulan.
yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Sebulan kita rasa cepat berlalu seperti sehari. Sehari seperti 1 jam. Itulah betapa cepatnya masa berlalu, yang menunjukkan bahawa keberkatan kita ini semakin hari semakin hilang. Maka ulama melihat perkara ini disebut amalan ulama yang terdahulu, bahawa bila mana hilang keberkatan yang kita sebutkan tadi, anak kita, duit kita, keluarga kita, masa kita, maka mereka akan mengejutkan anak-anak mereka, walaupun berumur 1 tahun atau 2 tahun pun mereka kejut. Ini amalan yang dilakukan. Kalau kita boleh amalkan, teruskan tuan-tuan. Saya pagi tadi tak adalah bercadang nak kejut anak saya umur 5 tahun tu, tapi dia automatik bangun sendiri, dia sahur sendiri. Dia makan, tak tahulah dia lapar apa. Bila kita kejut anak kita, kalau yang kecil tu janganlah kita bagi makan berat, bagi dia minum sikit, atau kurma ambil isi yang lembut tu kan, melekat dekat tekak dia kan, bagi makan yang lembut. Dan kita niatkan sahur untuk dia, bukan puasa. Budak-budak tak boleh puasa. Maka ulama amalkan gini kerana nak mengambil balik apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bersahurlah kalian fa inna fis suhur barakah. Kerana pada sahur itu keberkatan. Maka kita nak dapatkan balik keberkatan yang Nabi SAW jamin kepada kita adalah dengan bersahur. Maka janganlah kita ambil mudah tentang ibadah yang namanya sahur ni tuan-tuan. Kerana padanya kelebihan-kelebihan yang sangat besar yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW.